Hai semua, apa khabar? Selamat kembali dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Masih lagi dalam unit 17, Teknologi dan Kita. Tajuk yang cikgu akan ajar pada kali ini adalah Kami Memudahkan Kerja. Cikgu juga akan fokuskan kepada kemahiran membaca. Jom belajar! Baiklah murid-murid, cikgu harap anda semua sudah bersedia dengan buku teks masing-masing. Sila rujuk muka surat 104 dan 105. Okey, seperti yang cikgu maklumkan di awal video tadi, kemahiran yang kita akan fokuskan pada kali ini adalah kemahiran membaca. Aktiviti kita yang pertama adalah aktiviti menyatakan kandungan teks dengan betulnya. Okey, sebelum kita menyatakan kandungan teks, mari kita baca petikan yang terdapat di dalam muka surat 104 sehingga 105 terlebih dahulu. Petikan tersebut bertajuk Kami Memudahkan Kerja. Mari kita membaca bersama-sama. Kami memudahkan kerja. Hai, aku pembersih vacuum. Aku sangat berguna kepada manusia. Aku dapat menyedut habuk dan sampah. Aku dapat membersihkan lantai dan siling rumah. Aku kuat kerana aku menggunakan tenaga elektrik. Manusia sangat sayang akan aku. Wah, hebatnya kamu. Aku pula mesin basuh. Aku kuat bekerja. Aku menggunakan kuasa elektrik. Aku dapat membasuh pakaian dengan cepat. Aku juga dapat mengeringkan pakaian. Aku berasa bangga kerana dapat meringankan kerja manusia. Aku setrika elektrik. Badan aku panas dengan kuasa elektrik. Aku dapat menggosok pakaian dengan cepat. Aku mampu menggosok banyak pakaian setiap hari. Aku sangat membantu manusia. Tanpa aku, kerja menggosok menjadi sukar. Gunalah aku. Aku juga penting seperti kamu. Nama aku pengisar elektrik. Aku dapat melumatkan cili dan bawang dengan cepat. Aku juga dapat membuat jus buah-buahan. Aku memudahkan manusia menyediakan makanan dan minuman. Aku bekerja dengan pantasnya. Manusia sentiasa memerlukan aku. Baiklah murid-murid, jika tadi kita telah membaca petikan yang bertajuk Kami Memudahkan Kerja, sekarang kita akan mengenal pasti dan menyatakan kandungan teks yang terdapat di dalam petikan ataupun teks yang telah kita baca. Kita akan mengenal pasti dan menyatakan kandungan teks tersebut dalam bentuk grafik, iaitu dalam bentuk jadual seperti yang di bawah ini. Okey, terlebih dahulu kita telah diberikan satu contoh di sini, iaitu jadual ini. Okey, marilah kita bersama-sama melihat apakah maklumat yang terdapat di dalam teks tersebut dan kita akan terjemahkan dalam bentuk grafik, iaitu jadual seperti ini. Okey, jika kita lihat di sini peralatan. Okey, peralatan yang dimaksudkan adalah mesin basuh. Bermakna, okey, kandungan ini terdapat pada petikan ini tentang mesin basuh. Okey, iaitu di sini kita boleh dapatkan kandungan teks tersebut, mesin basuh. Apakah peralatan yang kita nak ceritakan? Ya, betul, mesin basuh. Jadi kita tulis di ruangan jadual di bawah ini. Apakah kegunaan mesin basuh? Kalau di sini di dalam jadual dia dah berikan membasuh pakaian. Tetapi ia juga dinyatakan di dalam teks yang telah kita baca. Itu di sini yang cikgu gariskan di sini, membasuh pakaian. Kemudian keistimewaan mesin basuh pula adalah kita tambah saja membasuh pakaian dengan cepat. Nampak tak dia tulis di sini, membasuh pakaian dengan cepatnya. Okey, jadi ketiga-tiga maklumat ini terdapat di dalam teks yang telah kita baca. Okey, terkandung di dalam teks yang telah kita baca, iaitu teks yang kedua ini. Okey, mari kita lihat dan cari ataupun kenal pasti kandungan teks yang pertama ini pula. Mula-mula sekali kita kena fokuskan kepada teks yang pertama ini. Tak perlulah kita baca semula sebab tadi kita dah baca bersama-sama. Jadi, kita akan cari apakah peralatan, kegunaan peralatan tersebut, kemudian keistimewaan peralatan tersebut kepada manusia. Okey, apakah peralatan yang dimaksudkan?
berdasarkan kandungan teks yang kita baca ini. Teks yang pertama, lihat gambar ini. Cari di dalam teks ini. Apakah dia? Ya, betul, pembersih vacuum. Jadi kita kena tulis di ruangan peralatan di dalam jadual yang telah cikgu sediakan di sini. Kita tulis pembersih vacuum. Okey. Kemudian apakah kegunaan pembersih vacuum ni? Kita cari lagi di dalam teks yang telah kita baca tadi. Apakah kegunaannya? Ya, tepat sekali, menyedut habuk dan sampah. Jadi kita tulis di ruangan ini, ruangan kegunaan. Akhir sekali, keistimewaan pembersih vacuum ini kepada manusia. Apakah keistimewaannya? Ada di sini, iaitu membersihkan lantai dan siling rumah. Jadi kita tulis di ruangan yang ketiga. Jadi apakah peralatannya? Iaitu pembersih vacuum. Kegunaannya pula menyedut habuk dan sampah. Dan akhir sekali, keistimewaan pembersih vacuum adalah membersihkan lantai dan siling rumah. Okey, kita teruskan dengan kandungan teks yang ketiga. Baiklah, mari kita tumpukan kepada teks yang ketiga ini. Teks yang ini sahaja ya. Okey, kita akan cari seperti biasa 3 perkara, iaitu peralatan, nama peralatan tersebut, kegunaan dan keistimewaannya. Jika kita lihat gambar di sini, peralatan tersebut adalah setrika elektrik. Jadi kita akan tulis nama peralatan tersebut, setrika elektrik, di ruangan ini. Apakah kegunaannya? Menggosok pakaian. Ada di dalam ni perenggan yang kedua, teks yang ketiga ini. Jadi kita tulis kegunaannya adalah menggosok pakaian. Cukup dengan menulis menggosok pakaian. Kita tak perlu salin keseluruhan ayat ini. Okey. Seterusnya, keistimewaan setrika elektrik ini. Ada di sini, menggosok banyak pakaian. Jadi kita tulis keistimewaannya di ruangan yang ketiga ini, menggosok banyak pakaian. Okey, senang kan? Okey, kita teruskan dengan teks yang keempat. Teks yang ini. Apakah peralatan yang dimaksudkan? Pengisar elektrik. Jadi kita tulis di ruangan yang pertama dalam jadual kita, pengisar elektrik. Kegunaannya adalah melumatkan cili dan bawang. Kemudian membuat jus buah-buahan. Jadi kegunaannya di sini ada banyak ya. Jadi kita tulis ada 2 kandungan di sini, iaitu melumatkan cili dan bawang, membuat jus dan buah-buahan. Ada 2 kegunaan utama pengisar elektrik. Akhir sekali, keistimewaan pengisar elektrik adalah memudahkan manusia menyediakan makanan dan minuman. Senang saja. Kita tuliskan mudah menyediakan makanan dan minuman di ruangan keistimewaan di sini. Jadi kita telah berjaya menyatakan kandungan teks dengan betul. Berdasarkan teks yang telah kita baca. Baiklah, sekarang kita beralih kepada buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 jilid 2, sila rujuk muka surat 30 dan 31. Aktiviti 2, baca cerita, kemudian lengkapkan maklumat. Okey, jika tadi kita pindahkan maklumat yang telah dibaca ke dalam bentuk jadual, iaitu grafik kita dalam bentuk jadual. Okey, sekarang kita ada bentuk seperti ini pula. Okey. Marilah kita membaca bersama-sama terlebih dahulu ya. Tajuknya adalah Aku Kapal Terbang. Aku sebuah kapal terbang. Badan aku besar dan panjang. Aku juga mempunyai sayap dan tayar. Aku dilengkapi dengan teknologi canggih. Aku menggunakan enjin yang berkuasa tinggi. Kelajuanku amat pantas sekali. Tugasku membawa penumpang dan bagasi. Aku terbang ke serata dunia. Semua orang kagum akan kehebatanku. Aku merupakan kenderaan yang paling pantas di dunia. Aku bangga dengan tugasku. Itulah tadi teks yang bertajuk Aku Kapal Terbang. Sekarang kita akan cari kandungan teks tersebut berkaitan dengan bentuk kapal terbang, teknologi kapal terbang, keistimewaan kapal terbang dan juga
tugas kapal terbang tersebut. Mari kita lihat teks tersebut dan kita akan cari maklumat tentang bentuk kapal terbang. Di sini kita kena cari dua maklumat tentang bentuk kapal terbang tersebut. Yang pertama, cikgu boleh nampak di sini adalah besar dan panjang. Okey, bentuk sebuah kapal terbang besar dan panjang. Jadi kita tulis besar dan panjang saja. Cukup. Tak perlu satu ayat yang panjang. Okey. Kedua, mempunyai sayap dan tayar. Jadi kita tulis untuk jawapan yang kedua berkaitan tentang bentuk mempunyai sayap dan tayar. Okey, ini adalah maklumat tentang bentuk sebuah kapal terbang berdasarkan kandungan teks yang telah kita baca tadi. Sekarang kita balik kepada teknologi sebuah kapal terbang. Yang pertama adalah canggih. Sebuah kapal terbang adalah canggih. Yang kedua, enjin yang berkuasa tinggi. Jadi kita dah dapat dua maklumat tentang teknologi sebuah kapal terbang. Yang pertama adalah canggih, yang kedua enjin yang berkuasa tinggi. Okey, kita lihat keistimewaan sebuah kapal terbang pula. Masih lagi kita boleh jumpa di dalam perenggan yang kedua, iaitu amat pantas. Keistimewaannya adalah amat pantas. Yang kedua adalah kenderaan paling pantas di dunia. Inilah keistimewaan sebuah kapal terbang. Ia adalah sebuah kenderaan yang paling pantas di dunia. Jadi kita boleh jumpa dalam perenggan yang keempat. Okey. Akhir sekali, kita cari maklumat tentang tugas sebuah kapal terbang berdasarkan teks yang telah kita baca. Yang pertama adalah membawa penumpang dan bagasi. Bawa penumpang dan bagasi. Kita tulis di sini. Dan yang terakhir adalah terbang ke serata dunia. Ini adalah tugas sebuah kapal terbang. Mari kita baca. Okey, maklumat tentang bentuk sebuah kapal terbang adalah ia adalah besar dan panjang, mempunyai sayap dan tayar. Teknologinya pula adalah canggih, enjin yang berkuasa tinggi, keistimewaan sebuah kapal terbang amat pantas, dan juga kenderaan paling pantas di dunia. Akhir sekali, tugas sebuah kapal terbang adalah bawa penumpang dan bagasi dan juga terbang ke serata dunia. Jadi, kita telah berjaya mendapatkan maklumat berdasarkan kandungan teks yang telah kita baca. Cikgu harap anda semua boleh salin jawapan ini di dalam buku aktiviti anda. Salin dengan kemas. Okey? Baiklah murid-murid, sampai di sini saja sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1 kita pada kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang untuk pelajaran kita yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye-bye.